Maka dia bahagia cuci hati ni. Masuk dalam majlis dia, supaya dia letak hati kita gini, pakai katok. Allah, pong kata. Pong, maka hati ni kadang-kadang kerah. Kena katok kuat suara kita. Allah, la ilaha illallah. Betul-betul kita tuju di hati kita. Lama-lama dia sikit-sikit ke hari itu, lama-lama dia pom, pecah. Ada pada ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Maka ada pun mengajar adab. Dalam ayat Quran ni pertama suruh ajar adab. Ajar adab lagu mana firman Allah Ta'ala. Apa tu? Bersabda olehmu bagi sekalian yang beriman. Nescaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu. Hak ni bahagia adab. Adab kena jaga. Pandangan mata. Sama ada kejar ke ataupun paling pak lain ke. Oh penting jangan tengok benda yang Allah Ta'ala tak benar ke tengok. Kalau hak benda hak halal tengok. Tengoklah setara mana pun. Bagi halal. Dia bukan di perbuatan, bukan di zat benda tu sendiri. Tetapi di perintah Allah. Perempuan, kadang-kadang tidak dibenarkan lihat. Kadang-kadang dibenarkan lihat. Bukan di diri perempuan itu sebenarnya. Tapi di perintah Allah. Adaknya kita kena jaga mata kita. Daripada barang yang tiada halal memandai kepadanya, kepada barang itu. Dan dengan ini perkataan menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Ajar adab supaya perangai molek, mata jangan duk liar kot lain. Sebab tu kita kalau jalan, jangan duk tengok rumah orang sangat. Jalan straight, jangan duk ita nyela rumah orang. Jangan duk ita anak dara orang. Jalan straight ya, pergi lalu kepada tujuan kita. Mata kita guna untuk perjalanan kita, jangan duk guna kok muka lain. Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Yang haram yang Allah Ta'ala tidak benar lihat. Kadang-kadang tak benar lihat buat masa sekarang. Lepas ni boleh tengok. Lepas pada menikah baru boleh tengok. Buat masa sekarang tak boleh tengok. Kadang-kadang tak boleh tengok siapa bila-bila. Macam-macam Dan memelihara kemaluannya, yakni maruah dia. Kemaluan ni isyarat daripada maruah. Jangan buat sesuatu yang menjatuhkan maruah kita. Pakaian yang tidak senonoh, pakaian yang tidak sesuai. Ni menjaga kemaluan ataupun menjaga kehormatan kita. Daripada yang tiada halal dikerjakan dia, bagi hotak halal jangan nak buat. Maka wajib atas sekalian hamba menjunjung perintah Tuhannya, dan jika tiada, nescaya adalah ia jahat perangai. Apabila kita, zahir kita nampak bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, maka kita dipanggil perangai tak jahat. Orang jahat perangai. Hak dalam hati tak seduk bahas, hak zahir tu. Kalau mata duk liar kosir-kosir tiba-tiba kata hati hamba bersih dak. Kok zahirnya hamba nampak demo ni perangai tak berapa nak berjuruh. Mata duk ita nak dara orang labga apa dia bagi hak tak molek labga ni duk tengok Maka secara zahir demo perangai demo adab demo ni tak ada. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Dan patut dan layak seseorang itu dimurkai dan diseksa. Atas dasar, bukan atas dasar hati dia. Atas dasar mata dia tidak jaga. Maka zahir adab dia tak comel dah. Dan ada pun memberitahu, maka firman Allah Ta'ala. Ayat saat ni, kullil mu'minina yarudduna min absarihim. Ada 3 benda. Pertama ajar adab. Kedua nak beritahu. Nak beritahu ke apa? Ayat dia bermula demikian, memejamkan mata dan memelihara farah itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Ayat kata zalika azka lahum tu
ayat ni nak beritahu. Ayat hok mula-mula nak ajar adab kepada orang mukmin supaya tunduk pandangan dan jaga pandak farah dia, kemaluan dia. Hok tu ajar adab ayat Quran ni. Zalika azka lahum. Hok ni ayat ni nak beritahu. Tuhan nak beritahu ke apa? Nak kata dengan kita jaga pandangan mata itu lebih bersih, lebih murni, lebih ikhlas dengan Allah Ta'ala. Memberitahu Allah Ta'ala dengan ini perkataan atas bahawasanya memejam mata dan memelihara farah itu. Keduanya sebab bagi membersihkan hati. Jadi kalau kita nak bersihkan hati kita, mata jangan tengok benda koksi. Apabila mata tidak banyak pandangan-pandangan, maka hati kita semakin bersih. Maka time kita nak semaya, kita nak berzikir, tak ada ingat kepada pemandangan-pemandangan yang tidak molek. Sebab tak pernah lihat. Tapi kalau kita tak jaga mata, hati payah nak bersih. Tidak hati dulu bersih baru anggota. Ya. Tetapi hati akan jadi kotor jika anggota mengotori dia. Anggota buat maksiat, hak kotornya bukan tangan tu. Hati turut memberi kesan. Nabi kata siapa dia yang buat maksiat, maka tertitiklah satu titik hitam di hati dia. Maksiat tu hati tu jahat dah. Papu tangan buat, apabila tangan buat maka tertitik satu titik hitam. Buat dosa pula satu titik sehinggalah hati dia penuh dengan titik-titik hitam. Pada masa tu hati dia jadi gelap. Kerana apa? Dosa anggota, hati yang dia tanggung. Apabila hati gelap lagu tu, tangan berhenti dah pun tak boleh nak dengar dah. Hati tak jadi kerah dah. Sebab tu orang kalau buat maksiat banyak, dia nak kembali kepada kebaikan payah. Sekalipun saya berhenti dah, tetapi hati saya semakin kerah. Kesal daripada maksiat hak dulu menyebabkan hati dia jadi keras. Maka lagu mana? Dia kena bersih ke hati dia. Boleh? Ya boleh. Allah Ta'ala buat cara-cara untuk membersihkan hati yang terkesan dengan maksiat. Jadi kerah dengan banyak menyebut zikir. Hati baik dengan zikir. Mata, kita pelihara mata. Tangan, jaga tangan. Hati, dengan zikir kita bersihkan. Nabi kata sesungguhnya hati itu latasda akan berkarat. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, apabila berkaratnya hati, maka tidak berfungsi. Barang kalau dia karat, payah nak berfungsi. Kipas karat, tak boleh nak mutar, goni karat. Maka kena cuci karat dia, maka baru dia boleh berfungsi dengan laju, dengan molek. Maka hati apabila karat banyak ke berzikir. Hati kita ni banyak benarlah karat dia nya. Cukup kodok 100 sehari, tak cukup. 200, tak cukup. 300, zikir slow-slow, tak padan. Kena zikir derah-derah, biar pecah hati kita sekali. Masuk dalam majlis-majlis zikir, sebut nama Tuhan dengan sangat derah, terus sebut sekali. Allah, habis nafas kita sekali, biar hati kita rasa panas, biar pecah sekali. Pop. Masa pecah tu kita rasa panas. Oh, dia panas. Pada masa tu jangan minum air, katanya ulama. Hati yang tengah pecah tu biar gitu. Kalau kita minum air, lepas berzikir, dia akan jadi kejut nyetok. Zikir ni panas. Kalau zikir biasa, la ilaha illallah, tak tahu kok mana, tidur pun ada. Maka orang yang pakar dalam mencuci hati ni dipanggil orang sufi, orang tarikat. Maka dia bahagia cuci hati ni. Masuk dalam majlis dia, supaya dia letak hati kita gini, pakai katok. Allah, pong katok. Pong, maka hati ni kadang-kadang kerah. Kena katok kuat suara kita. Allah, la ilaha illallah. Betul-betul kita tuju di hati kita. Lama-lama dia sikit-sikit ke hari itu. Lama-lama dia pom, pecah. Tubik hati sebenar. Hati yang kena Tuhan, hati yang nurani. Sungguh, ada nur, ada cahaya. Nah, lo ni tak nampak apa, duduk gelap, tak tahu alik-alik jatuh. Maka hati yang karat lagu ni, sangat susah, sangat payah nak jadi baik. Adalah alasannya nak jadi baik. Nah, tetapi apabila hati dah bersih dah, orang biasa ya. Tetapi kelakuan sifatnya sangat baik.
Tak syarat orang alim, tak syarat ustaz, tak syarat gapo. Apabila hati bersih, perangai juru selalu. Tapi kalau hati dia berkarat, jubah besar, serabai besar pun tak dengar kata orang. Kerah kepala. Ada riak, ada ujub, ada sombong, ada takabur. Maka Nabi royak, dengan perbuatanmu jaga mata dan kehormatanmu, hatimu akan jadi bersih. Wa zalika azka lahum. Lebih bersih. Jadi hati jadi bersih dengan sebab jaga anggota. Keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan kebajikan. Azka ni dua makna. Zakat ai bermakna bersih. Zakat ada bermakna zakat, bermakna bertumbuh, subur. Maka dua makna ni kena berlaku. Apabila kita jaga mata dan jaga hormat kita, kemaluan kita, dua tu hewi kepada hati kita. Pertama bersih, kedua hati tu jadi azka. Azka ni maknanya semakin subur kebaikan di hati tu. Pertama hati tu bersih. Kedua jadi suka nak buat kebaikan. Jadi mudah nak buat kebaikan. Jadi orang buat kebaikan pun kita rasa suka. Sekalipun kita tak buat, tapi perasaan suka. Suka duduk dengan orang baik. Maka semua itu adalah sebab daripada hati yang bersih. Azka lakum. Dan ada pun menakutkan pula. Ayat ni ada 3 benda. Ayat Quran saat ni, ajadak, nak beritahu dan nak menakutkan. Apa dia ayat Quran nak menakutkan? Innallaha khabirum bima yasnaun. Maka firman Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui. Ia akan bating orang yang mengerjakan kamu akan dia. Apa yang kamu buat hok bating Tuhan tahu. Maka tak perlu kita nak memberitahu kepada orang kebaikan batin kita. Ada orang tunjuk-tunjuk hak batin dia nak beritahu kepada orang. Kenapa dia perlu supaya orang tahu? Kerana dia rasa tak cukup kau Allah Ta'ala tahu. Tetapi kalau orang sentiasa ada dengan Allah, cukuplah Tuhan tahu dah, tak perlu saya beritahu kepada orang. Orang yang nak beritahu batin dia tu baik, menunjukkan zahir dia tu masih jahat, dia nak cover dengan batin dia. Ingat, kalau orang berhujah dengan batin, berarti zahir dia tu masih cemar lagi. Kalau orang dia zahir bersih, dia tak ada nak berhujah guna batin saya. Awak nampak ya saya tak tutup aurat ni, hati saya bersih. Bapa dia guna perkataan hati dia bersih? Kalulah takdir hati dia bersih sungguh, apa dia guna hujah? Kerana dia rasa zahir dia ada masalah. Sebab tu dia guna batin rambut. Maka orang mukmin tak perlu minta hujah hak batin. Hak zahir pun comel dah. Nabi Muhammad tak pernah kecek lagu tu. Ajar umat dia supaya kalau ada masalah zahir cacat, ada hak penting hati baik. Tak. Apabila zahir kita kurang, belajar beki zahir kita. Apa kita buat hujah batin kita? Tak si berubah ke lagu mana sebenar kita ni? Ajar agak terima apabila orang beki zahir kita. Ya, minta maaf saya salah. Saya mengaku. Memang saya salah. Tak payah cerita batin kita. Apa nak koyak batin kita, nak cover hak salah zahir kita? Tak payah. Biar Tuhan saja tahu. Berarti kalau orang berhujah dengan batin ni, ada masalah zahir dia tu. Nabi Muhammad ajar beki kedua-duanya. Semakin rapat kita beki kedua-duanya, semakin rapat kita dengan Nabi. Nak ikut cara orang lain, ikutlah. Tetapi, cara yang paling sempurna adalah cara Nabi Muhammad. Hamba nak ambil batin saja. Lagi. Tapi tak sempurna lah. Jangan dok kata demo lah paling hebatnya. Orang yang jaga dua-dua lebih hebat lagi. Batin ni payah nak berujah sebab kita tak nampak demo kata demo baik, kita pun baik dah lah. Kita mana tahu. Tapi zahir tak boleh. Saya baik, orang boleh nampak. Zahir lagu mana lagu ni? Maka batin ni sangat sembunyi dan sangat mudah nak mendakwa saya ni baik. Tetapi zahir, payah. Saya tak boleh nak dakwa saya ni orang baik sebab orang boleh tengok. Zahir demo tak lepas.
Tapi batin, orang nak tahu lagu mana. Maka ramai orang lah ni berhujah dengan batin dia. Bahawa orang nak kata lagu mana, hamba tak tahu. Hamba orang kapur, tak tahu apa dia. Dia mau kata dia mau baik, baik. Dia mau kata dia mau ikhlas, ikhlas lah. Hamba mana tahu. Tapi kalau nak berhujah dengan zahir, orang boleh cek selalu. Sebab tu kat jaga orang, orang berhujah guna zahir. Ramanya orang guna batin. Dua-dua penting belaka. Ya. Kedua-duanya penting kerana Nabi Muhammad bawa syariat. Apa maksud syariat? Kulit luar. Kena comel juga. Tak kena juga kalau isi saja comel, kulit tak comel. Tak boleh juga. Kena comel dua-dua. Tomie tu sedap dah masuknya bubuh dalam bekas cemar. Bekas penuh pasir, penuh najis, nyobuah, cuah tomie sedap-sedap. Allah bazirnya tomie sedap-sedap. Nak persembah kepada tuanku raja. Comel kau perbuatan lagu ni. Hak ni dia panggil jaga batin, zahir tak jaga. Dia kata tuanku nak makan tomie ya, bekas tu ikut dia, bekas kata. Kecil lagu ni kau. Ada orang bekas bukan main, comelnya berkelak bagai harga mahal. Boboh tomie tak sedap sekeping abuk dah pula. Wak mari bekas bukan main persembahan. Kecak Allah tawa hebat tak buh gapo. Batin tak cara pula. Zahir tu nampak comel dah. Hak comelnya bekas pun comel, isi dalam pun comel. Hak ni hak Nabi Muhammad ajarnya. Bukan mudah. Nak ikut Nabi Muhammad ni bukan mudah. Mulut kata mudah. Zahir nak cara lagi. Batin nak jaga lagi. Oh payah. Pakai baju semak tu tak mandi. Bau bosuk banga. Tu baju semak. Tak duduk dekat tak apa. Ada orang tu mandi pakai baju pulak cemar. Tak jadi juga. Dan selagi membalas ia akan dia. Tuhan akan balas apa yang kamu buat. Tak usah duk bimbang lah. Mu buat hak batin Tuhan nila. Mu buat hak zahir Tuhan nila. Apa mu nak guna batin pacara zahir pun Tuhan nila. Orang mari semayang, orang tak semayang. Zahirnya, maka hak semayang tu lebih afdal daripada hak tak semayang. Orang berselawat dengan orang tak selawat. Zahirnya selawat lebih afdal daripada tak selawat. Jangan dia buat kata, nampak ya hamba tak semayang ni. Hamba ni, sudah. Apa kiyah hukum hak zahir, zahir lah dia ada sipir-sipir dia. Hak batin ada sipir-sipir dia. Kalau lagu tu, punahlah syariat Muhammadiyah. Kita ke Muhammadi. Apa maksud Muhammadi? Capu zahir dan batin kena comel belaka. Hak dua-dua mari daripada Nabi Muhammad. Ambil zahir tinggal batin, punahlah Muhammadi. Ambil batin tinggal zahir, punah juga Muhammadi. Katanya Ibnu Ajibah dalam Hikam Ibnu Ajibah. Mula-mula ayat dia. Tak silap ambil muka surat pertama. Muka surat Al-Quran ni selalu dia sebut. Muhammad bawa data dua, zahir dan batin. Ambil batin punah Muhammad. Ambil zahir saja punah Muhammad. Ambil dua-dua, zahir dan batin. Lepas tu payah gitu. Tahu dah lah. Baru tahu payah. Maka selagi membalas ia Allah akan dia akan apa yang dibuat oleh manusia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia Allah dengan pahala. Tak usah duk bimbang lah. Kita bukan niat kepada pahala pun. Tetapi Tuhan ni, antara nama Tuhan Syakur. Kan ada nama Tuhan Syakur. Apa maksud Syakur? Sangat berterima kasih. Sangat pandai membalas budi. Kalau kita buat baik, tak usah duk bimbang. Tuhan akan balas lebih daripada hak kita buat. Tu sifat Tuhan Syakur. Sangat berterima kasih. Kalau kita dengar kata dia, Tuhan tak akan sia-sia perbuatan kita. Tuhan akan balas. Dan kesenangan dan syurga boleh berlaku dan Tuhan suka gak. Dan jika ada ia kejahatan, perbuatan kita tu kejahatan, maka membalas ia Allah dengan seksa dan api neraka. Sakit kau api neraka ni? Ya, sakit. Bapa? Tuhan nak tunjuk kata dia nak marah, dia tak suka dengan perbuatan kita,
Maka tak suka Tuhan ni kita tak nampak. Maka Tuhan gambar ke nak marah Tuhan dengan satu lubang yang dipenuhi api dengan penuh seksa. Maka itulah marah Tuhan. Sebab kalau Tuhan nak marah, nampak ke tak? Tak nampak. Supaya kita nak marah kita. Dia nak marah. Lagu mana dia tunjuk? Dia ambil rotai piuk atas belakang. Aduh. Bukan rotai tu marah. Tetapi benda tu menunjuk ke hamba nak marah. Tuhan nak marah. Kita lagu mana? Tuhan buat satu lubang bubuh api, bubuh gapo dia.